Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak. Ada pedas. Itu pedas. Entah. Ya. Okey. Saya nak kongsikan pengalaman ya. Ada pengalaman ni penting juga untuk semua. Tak kisahlah. Saya nak gunakan media sosial, saya nak habiskan masa saya dekat media sosial. Bagi saya gunakan platform ni untuk menyedarkan masyarakat dan mereka-mereka yang perlu disedarkan. Okey, pengalaman saya. Saya berkawan dengan golongan-golongan glamour. Saya berkawan dengan golongan politik. Saya berkawan dengan golongan agamawan. Okey, dalam golongan politik macam-macam. Saya kenal, saya dah bermain padang dengan mereka ni dah lama. Kita nak cerita soal politik dulu. Nanti saya cerita pasal lain. Okey, kita lihat hari ni. Ada tak politik kita mengikut cara yang kita nak? Orang politik pun hari ni tak boleh bawa agama dengan baik. Saya selalu dalam event diorang. Saya selalu dalam function diorang. Saya selalu dalam perhimpunan mereka. Mereka lebih mementingkan kuasa. Berbahas, berdebat semua untuk kuasa. Tapi bukan untuk kepentingan yang paling penting untuk semua ni. Agama apa semua. Saya tegur ni sebab nak menyedarkan kita ni rakyat. Rakyat hari ni dibagi RM1, tapi dia sapu RM1,000 ibarat dia. Nampaklah kita dapat. Oh, rakyat dapat bantuan, tapi RM1 tu je lah. Yang diorang sapu tu beribu. Contoh. Okey. Baru ni, sebelum COVID, DAP ambil kuasa sekejap ya. DAP ambil kuasa sekejap ya, tak lama pun. Tapi boleh buat masuk Abu Campaign tu. Mengatakan campaign tu hero, pahlawan. Sign, board dekat restoran komunis. Polis buat turun kena marah polis. Nak disamankan polis tu baru sekejap je. Sekejap je dia orang dapat kuasa. Dan hari ni kalau kita masyarakat Malaysia tak ambil berat soal ni, habis lah. Kalau dia orang pegang balik kuasa lepas ni, suara tak boleh tak keluar suara. Cakap tak ada gigi babe. Agama penting juga. Politik. Tapi kalau politik kita masih lagi jauh dengan landasan agama, habis. Kita nak agama dalam negara kita baik. Agama dah hidup berapa lama dah? Agama hidup dekat Malaysia berapa lama dah? Daripada tok nenek aku lagi dah agama dah hidup. Betul. Tapi berkembang tak agama? Masjid berlambat babe. Beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu masjid ada. Tapi ibarat macam dewan je. Nak pakai, tak nak pakai, suka hati. Saya bercakap bukan saya baik. Saya bercakap bukan saya alim. Bukan saya soleh. Tapi saya bercakap tak fikir risau bagaimana akan datang. Hari ni kita dah alami dah sikit-sikit. Betul? Oh, kita nak sokong, nak jadi macai, nak jadi apa semua, fikirlah dulu. Engkau nak jadi macai, kau nak jadi apa pun, tak apa. Tapi engkau telah merosakkan orang kampung kau. Kau merosakkan saudara mara kau. Kau merosakkan ahli keluarga kau. Tanah tergadai, hak tergadai, habis. Tengok dekat Koping tu sudahlah. Habis tarah, habis dah bukit-bukit batu tu. Selagi boleh kaut. Habis semua tanah-tanah hizab kerajaan. Habis, out. Ada kuasa, ulun habis-habis, cukup-cukup. Ini tanah air akulah. Aku lahir kat sini lah. Anak cucu aku besok kalau hidup lagi sempat lagi. Sebelum, kalau dia orang sempat lah. Kita pun tak tahu ni. Ni kita di penghujung usia ni. Dunia ni, tak tahu lagi ni. Apa akan jadi? Tengok hari ni. Yang berlaku hari ni, kebanyakan masalah-masalah dalaman politik. Ramai yang tak sedar. Ramai yang sedar tapi buat-buat tak sedar. Cyber trooper apa semua ni nak backup je. Berapa gaji korang dapat? Dapat korang sikit, korang dapat enjoy sikit je. Bos-bos korang, tu dia. Enjoy sepuas-puas. Yang kita dekat bawah berbalah-balah, berpecah-pecah. Rezeki dapat sikit je. Yang kenyang diorang. Diorang sembang macam tak mati lah. Ni bukan kira jos. Ni kira hak kita sebagai rakyat. Saya orang yang dikenali. Bercakap ni mungkin ramai yang tengok. Kalau makcik kat kampung bercakap tak ada siapa nak tengok. Ini soal politik. Berapa ramai ni orang politik kita boleh ambil agama sebagai landasan yang baik dalam politik mereka. Dia tengok dapat kuasa habis. Lupa dah maksud. Perjuangan dah lupa. Saya bercakap tengok pada fakta. Bukan cakap tengok daripada majalah. Tengok daripada buku komik. Dengar daripada cerita orang. Tengok depan mata fakta. Orang politik kalau dapat kuasa dalam bilik aircon, dia orang boleh isap ukur. Sebab ada kuasa dalam bilik aircon, dia orang boleh isap ukur. Isap curut. Sebab apa? Dia orang ada kuasa tu pusing. Sebab tu dalam bilik aircon boleh isap ukur. Kita ni rakyat isap ukur dalam restoran kena saman. Yang tak ada aircon pun.
terlalu jauh sangat. Kita punya tahap pemimpin masyarakat kita punya mentaliti dah jauh. Agama hari ni berkembang tak? Kita tengok masalah sajat LGBT transgender bukan makin lama makin berkurangan. Makin hebat. Murtad. Masalah dadah di kalangan, masalah dadah ni saya nak cerita lah. Baru ni Datuk Seri semua terlibat dengan dadah. Guna kuasa, guna pangkat untuk buat benda-benda yang merosakkan negara, merosakkan masyarakat. Tapi kita rakyat ni, aku ni yang baru belajar buat kerja agama, kerja dakwah, tak ada cerita buat politik. Politik ni penting dalam agama. Sebab itulah zaman dulu diwujudkan khalifah-khalifah untuk jadi pemimpin pada satu negara, pada masyarakat setempat. Nak betulkan kehidupan masyarakat dalam landasan yang benar, agama. Orang politik boleh jaga aurat. Dalam function mereka pocok na 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 na. Sampai ketua pun macam tu juga. Biar aku cakap terus terang lah. Korang nak benci aku, bencilah aku. Aku tak kisahlah. Biar makhluk benci aku, tak apalah. Biar aku jujur cakap. Masyarakat ramai dah tahu tapi diam tutup mulut. Besok kalau DAP ambil alih balik, kerajaan kita tak payah banyak lah. Dia ambil separuh je. Macam-macam lagi perkara dia boleh buat. Macam-macam lagi. Kita duduk dalam Malaysia. Kita beragama Islam ni majoriti. Tapi tengoklah agama dalam negara kita macam mana. Masalah yang sekecil-kecil itu pun kita tak boleh nak selesai. Yang diorang tahu berbahas, berdebat hebat. Berbahas hebat. Orang yang ada ilmu ni hebat berbahas. Aku yang tak ada ilmu, orang awam tak ada ilmu ni, tak pandai nak berbahas. Diam je, dengar je. Tapi kita orang ada otak, Allah bagi, boleh fikir. Bahas, berdebat. Masing-masing nak menegakkan kebenaran, masing-masing nak menegakkan kuasa masing-masing. Akhirnya kita rakyat yang jadi mangsa. Rakyat yang jadi mangsa hari ni. Berapa sen sangat rakyat dapat? Berapa sen sangat? Yang berjuta-juta, yang berbilion yang diorang masuk dalam perut diorang tu. Negara sampai dekat, harta sampai kat luar. Harta is made di luar negara. Tunggu masa je nak buat masuk. Ada peluang, boleh buat masuk. Tengah tunggu ada peluang je. Tak ada peluang, simpan dulu kat luar. Ada peluang buat boleh masuk lagi. Harta-harta kat luar. Saya bercakap mewakili rakyat. Saya bercakap mewakili hak rakyat. Kita hari ni menerima ni macam-macam masalah ni. Punca yang pertama, masalah dalaman politik. Agama, politik kena sama. Bukan orang dakwah, orang agama tak boleh bercakap, tak boleh bercakap buat politik. Kena cakap. Sebab itulah yang membawa kita kepada bagaimana bagaimana kita boleh kembangkan agama. Masjid berapa banyak ada aku tengok masjid. Beribu-ribu masjid tapi jadi macam dewan je. Kempen benda lain adalah kempen benda lain, kempen untuk agama bagi orang politik ni tak penting. Diorang kempen dunia. Sebab tu saya memang tak pandang lah. Bukan saya tak hormat diorang, tapi saya tak nampak nilai yang baik di sisi diorang. Tak nampak, babe. Sebab saya duduk dengan diorang, saya pernah bersama dengan diorang, saya pernah buat event dengan diorang, saya pernah bercakap dengan diorang, saya pernah bersama dengan satu meja dengan diorang. PWTC tu beberapa kali saya pernah datang duduk dalam event. Pecahnya manusia ni, berpecahnya bangsa Melayu berpecah. Kenapa? Kerana kuasa dalam politik, berebut kuasa. Berpecahnya ini orang Melayu. Mana dia semangat tok-tok kita dulu? Mana Melayu yang macam tok-tok kita dulu? Mana dia semangat Melayu yang macam tok-tok kita dulu? Mana Melayu tu hari ni? Mana? Sembang macam tak mau mati. Nak hantam aku hantam lah. Kita hari ni tengok ulama' yang nak bersuara tentang kebenaran pun diketepikan. Kau tak ada jawatan, kau tak ada hak, kau tak ada apa kuasa. Yang bagi yang ada kuasa, yang ada pakar. Ulama' yang nak bercakap ni lebih hebat ilmu dia daripada yang pakar ada kuasa tu. Tahu tak? Ulama' yang ada kat cukup-cukup kampung ni lebih baik ilmu dia daripada yang ada jawatan tu tau. Tapi tak mau dengar ulama' ni bercakap, nak dengar ulama' yang ada jawatan. Semua nak berebut kuasa. Hari ni nampak terang-terang lah. Kuasa, kapsul kuasa. Semua sama lah, semua parti sama, semua politik sama. Lagi lama, lagi banyak politik. Kan? Parti banyak, macam-macam parti. Semua parti Melayu lah tu. Parti Melayu berlambak-lambak, babe. Makin satu jadi satu lagi satu. Sekali lagi PAS tu akan keluar lagi satu parti. Akan pecah lagi. Habis, jahanam. Islam pun lingkup. Islam lingkup. Semua fikir kepentingan sendiri. Fikir ni nak makan untuk 7 keturunan. Terang-terang hari ni, habis rakyat nak diam. Besok DAP memerintah, apa lagi orang Melayu nak cakap? Ni nak bergabung pula, apa lagi?
Apa lagi Melayu nak cakap? Apa hak Melayu lagi? Baru sekejap dia DIP memerintah. Tengok macam-macam. Macam-macam, babe. Sekejap je. Kita sebagai orang Melayu yang beragama Islam kena perbetulkan, rakyat kena perbetulkan, kena menentang. Bukan menentang nak bagi jahanam, nak menentang nak bagi jadi baik. Nak bagi pemimpin-pemimpin kita ni buka balik minda, jadi baik balik, tarik mereka kepada kebaikan. Sedarkan balik. Tak semestinya berilmu tinggi, ada kuasa, ada itu, ada ini. Kamu boleh buat hak suka-suka hati kamu. Ini politik dalam negara kita. Kawan saya daripada Finland datang Malaysia. Seronok ni. Oh, makanan dekat Malaysia bagus, culture kat Malaysia bagus, orang Malaysia bagus. Lepas tu dia cakap apa yang tak bagus? Politik dalam Malaysia tak bagus. Orang luar cakap politik dalam Malaysia tak bagus. Kawan saya dekat Finland, Mak Saleh, datang jumpa saya berjalan. Wah, very nice culture, food, everything I like. But your politician very bad. Inilah jadi hari ni. Orang luar pun nampak. Saya bercakap ni sebab kita tengok masalah kita hari ni, pergerakan kita terbatas. Dikontrolkan apa? Gila. Saya post gila kuasa, gila harta, gila dunia. Sedar, kita semua sedar, tapi tutup mulut. Benda yang mungkar kita tutup. Hukum banyak. Yang ni salah, yang ni salah, yang ni denda, yang ni denda, yang ni apa masalah tak settle-settle juga, bertambah-tambah. Ini daripada golongan politik yang saya kenal. Sebab tu hari ni kita kena berhati-hati untuk kenal orang. Bukan kata kita nak menjauhkan, tetapi kita kena berhati-hati untuk kenal dan support dia, untuk sokong dia dalam politik. Dalam beragama pun kena. Saya hari ni duduk dalam suasana agama. Saya pun kena berhati-hati nak beragama. Walaupun orang tu pakai jubah, berjanggut, bercakap agama, pam. Tapi belum tentu lagi kita boleh percaya dia. Allah bentangkan kepada saya baru-baru ni. Saya tak nak sebut nama dia, saya tak nak aibkan dia. Sebab saya kesian, kalau saya nak buat aduan boleh. Title Ustaz, babe. Ilmu tinggi. Title Ustaz, ilmu tinggi. Anak-anak murid pun hormat dia. Kita pun hormat dia. Dia boleh tabul pekerja saya. Peluk nak cium, menjerit kawan tu. Dia cakap, Afzal, dia kata, orang yang ada ilmu tinggi agama pun boleh buat benda tu. Aku yang pernah jadi kaki maksiat pun tak sanggup nak buat benda tu lagi. Pekerja saya nak report, saya cakap jangan report. Biarkan. Kesian pada keluarga dia. Nak report tu fikir aku kesian dengan keluarga dia je. Aku kesiankan keluarga dia je. Kalau aku tak kesiankan keluarga dia, aku dah panggil staf aku report dah. Engkau seorang ustaz, kau boleh suka-suka hati peluk staf aku yang perempuan dan kau nak cium. Ini title ustaz. Sebab itulah dalam agama, dalam apa kehidupan kita pun kita tak boleh nak terus percaya pada orang. Kita tengok selidik dulu. Tak semestinya orang yang ada tahap ilmu yang tinggi, dunia punya ilmu, agama punya ilmu tinggi, dia masih lagi waras. Belum tentu lagi waras. Ini pengalaman Allah bentangkan kepada saya. Saya bertupa semua, tak payahlah nak komen-komen apa korang bagus, nak berdebat. Korang cakap aku post nak memecahkan belah orang, nak bagi fitnah. Sendiri korang yang hidupkan nak. Korang sendiri yang nak berpecah belah, korang sendiri nak jadikan fitnah. Korang tak nak pecahkan otak untuk sedarkan masyarakat, untuk sedarkan rakyat apa yang berlaku hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kita duduk dekat Malaysia beruntung, babe. Semua orang Malaysia baik-baik, tak kisah apa bangsa. Melayu, Cina, India, Punjabi, semua baik-baik, babe. Semua baik-baik. Aku hidup dah 51 tahun. Semua bangsa baik. Yang tak baik ni apa dia? Cara bagaimana kita mengaturkan kehidupan yang ni, pemimpin-pemimpin kita. Berbalah, berebut ni. Jadikan rakyat semua jadi tak baik. Jadikan rakyat berpecah belah. Yang memecah belahkan ni, diorang lah. Yang memecahkan belah rakyat hari ni. Ni, yang di atas, yang ada kuasa. Yang cakap hebat. Diorang yang memecahkan. Jadi rakyat punya confused. Berdebat, pam. Cakap tu, cakap ni, cakap ni, cakap tu, cakap ni. Hasut rakyat, hasut ini, hasut tu. Dan ini je diorang buat. Bukan nak selesaikan masalah rakyat. Masalah rakyat makin lama makin bertambah. Transgender, LGBT, anak luar nikah, pelacuran di kalangan student, dadah, masalah moral. Bukannya makin berkurang, makin bertambah. Masjid banyak bertambah. Buat masjid pun masuk juga. Dapat buat satu projek masjid pun masuk juga. Jadi buatlah masjid banyak-banyak. Usaha nak hidupkan masjid. Bila orang dakwah nak usaha hidupkan masjid, cakap macam-macam. Tutup masjid. Itu ini. Orang dakwah nak buat kerja, nak hidupkan masjid, orang halang. Buat masjid banyak, tapi untuk apa? Untuk jadi dewan je. Nak pakai, tak nak pakai, ikut suka. Dan ni buat masjid, dapat sikit dia punya bahagian.
Buat masjid 30 juta, dapatlah sikit bahagian projek tu. Inilah keadaan kita hari ni, tuan-tuan. Saya ni bukan orang alim, saya pun belum tentu lagi masuk syurga. Kita belum tentu lagi masuk syurga. Aku pun tak tentu lagi aku mati syurga ke neraka. Aku belum tentu lagi pengakhiran aku macam mana. Masing-masing jangan ingat kita ni selamat. Jangan sembang macam tak mati. Aku dulu tunggu pas lah. Aku ada kad lagi pas. Hari ni tidak. Bendera pas pun ada lagi. Aku simpan. Okey. Daripada aku bujang lagi, aku dah sokong pas. Tapi bila pas dah berpecah belah, aku dah nampak dah. Habis, babe. Aku bersama dengan pemuda-pemuda PAS buat kempen lah. Kempen merangikan masjid. Ajak budak-budak muda datang masjid dengan budak-budak ni, dengan pemuda-pemuda PAS. Buat kerja bukan dapat upah, buat kerja korbankan duit dengan PAS. Pak, inilah kehidupan kita hari ni. Diperbodoh-bodohkan dengan hasutan-hasutan daripada pemimpin-pemimpin yang gilakan kuasa. Pelik ah. Dapat kuasa hilang maksud. Dapat kuasa hilang tujuan yang sebenar. Tak maaf lah, agak emosi. Sebab saya posting tu tak ada apa pun, nak menyedarkan orang je. Tapi bila tengok komen, Masya Allah. Tak sedar-sedar ke? Tak sedar-sedar ke kita hari ni? Diperkotak-katikkan. Mereka bagi kita RM1, mereka sapu RM1,000. Nampak macam baik. Sedar kan? Nak sedar mungkin sampai kepada orang-orang politik, sedar balik. Kebangkitan rakyat lain macam. Kalau rakyat tak mengundi korang tak ada ke mana lah. Sama juga ahli PAS, kita fikir. Kalau tak ada mengundi korang tak ke mana tau. Apa yang kau boleh buat bila duduk dalam jawatan, lupa dah tanggungjawab hari ni. Bagaimana nak hidup, nak sebarkan Islam. Bagaimana nak settlekan masalah sajat. Dah bertahun-tahun tak boleh settle. Mamat tu punya seorang tak boleh settle, babe. Yang korang tahu nak settle masalah dia apa? Bambu, hukum, hentam. Yang tahu itu je lah. Sebab korang memang diajar untuk berbahas, untuk menghukum, untuk berdebat. Itu je kerja korang hari-hari. Masjid digunakan untuk menceritakan tentang iman, menaikkan iman manusia, iman jemaah bila datang ke masjid. Tapi kadang-kadang masjid digunakan platform untuk dunia. Ceramah politik, ceramah dunia. Tak habis-habis daripada dulu. Inilah kesan dia hari ini. Patutnya duduk dalam masjid, ceritalah bab iman, ceritalah bab bagaimana kita nak berjuang agama mengikut syariat yang betul. Saya kadang-kadang tak tahulah, bila saya dah berubah jadi bukanlah baik, berubah nak jadi baik ni, kadang-kadang Allah tunjukkan macam-macam, babe. Orang macam ni, orang macam ni, orang macam ni, orang macam ni. Ya Allah, kata. Minta maaf lah, agak emosi. Tapi mungkin insyaAllah jadi asbab, tak banyak sikit, sebesar darah pun tak apalah. Jadi asbab kita dapat terbuka dengan positif apa tindakan kita hari ini dan apa yang boleh dilakukan untuk kita. Masyarakat bangkit untuk apa? Bukan bangkit kerana kuasa, bangkit kerana duit, bangkit kerana makhluk. Tak mati pun kalau kita tak dapat bantuan daripada diorang. Tak mati pun. Yang bagi rezeki Allah, bukan makhluk. Hari ni kita sembah makhluk ni, macam makhluk lah yang bagi kita bantuan. Ada orang pijak kita kan? Kita tu sanjung sangat. Sanjung sangat. Kalau aku tak follow dia, aku tak dapat apa-apa. Tunggu komisen, tunggu bahagian. Bangsa lain Melayu berpecah, Islam makin jatuh. Fikirlah, mintalah pemimpin-pemimpin masyarakat, buka mata lah, buka minda. Ini apa yang korang dah buat. Rakyat nak hormat korang belum tentu lagi. Tak apa, hanya segelintir je lah yang ini akan sembah korang. Dah ramai dah ini yang terbuka. Baik budak-budak muda pun dah terbuka minda. Alright, terima kasih semua. Minta maaf banyak-banyak atas emosi ni. Tetapi insyaAllah mungkin jadi asbab kebaikan kepada kita, untuk kita sama-sama lebih kepada agama. Lebih kepada agama. Mengajak manusia ini buat apa pun kerana agama, bukan kerana dunia, bukan kerana makhluk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.